إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. شغلهم الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan yang ketiga dia situ. Betul. Nafsul mulhamah. Fasyaraful insan. Itu. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam. Dan karena inilah berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya fasyaraful insani wa fadilatuhu allati biha faqa jumlatan min asnafil khalqi bisti'dadihi li ma'rifatillahi ta'ala. Situ ya. Allati hiya fi dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu wa fil akhirati uddatuhu wa zukhruhu wa innamas ta'adda lil ma'rifati biqalbihi la bijarihatin min jawarihi. Fal qalbu huwa al-alimu billah wa bi sifatihi wa huwa al-amilu lillahi wa huwa as-sa'i ila Allah wa huwa al-mutaqarribu ila Allah wa huwa al-mukashafu bima inda Allah wa ladayhi. Innamal jawarihu atba'un wa khuddamun wal alatun yastakhdimuha al-qalbu wa yasta'miluha isti'mal al-malik lil 'abid wa istihdam ar-ra'i li ra'iyatihi was-sani'i li alatihi. Nanti diambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Musuh yang ketiga, musuh dua ya, dalam kitab Arab ni. Maka kemuliaan manusia, syaraful insan, duduk di mana tuan-tuan? Dan kelebihan dia, yang dengan dia melebihi ia akan perhimpunan daripada segala makhluk. Ya, iaitulah sebab bersedia ia bagi makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia ada maknanya persiapan untuk menangkap makrifat dengan Allah Taala. Dan makrifat akan Tuhan ialah setinggi-tinggi perkara, setinggi-tinggi amal, setinggi-tinggi pencapaian, dan itulah matlamat manusia dicempakkan di dunia. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ay illa liya'rifun. Ibnu Abbas rahimahullah taala radhiyallahu an mentafsirkan liya'buduni bermakna liya'rifuni. Ya, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat, ai illa liya'rifun, supaya mereka dapat makrifat akan daku. Uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalq. Aku kasih bahawa aku dikenal, lalu aku menjadikan segala makhluk supaya mengenal akan Allah Ta'ala. Maka pengenalan itu duduk di mana? Di qalb, di hati manusia. Dia tak duduk di tangan, di kaki, ya, di rambut kita, di telinga, tak ada. Makrifat itu bil qalb, dengan hati. Itu dia panggil hakikat insan, diri manusia yang sebenarnya. Dialah yang boleh menangkap benda ni. Oleh kerana dia layak menangkap dan memperolehi akan perkara yang besar, itu jadi fasyaraful insan tadi disebabkan situlah.
Allah. Yang ini sebab menjalani akan tariqah yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di dalam dunia keelokannya dan kesempurnaannya dan kemegahannya, dan di dalam akhirat bekal dan pertaruhan dia. Ya, dia menjalani akan jalan tariqah sufiyah ni yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya sahaja bersedia ia bagi makrifat itu dengan hatinya. Sebab itulah hati ni benda yang paling besar ni. Kejadian yang paling besar ni merupakan raja dalam seluruh tubuh badan kita. Bila dia baik, semua baik. Bila dia rosak, semua rosak. Ya, inna fi jasadi bani Adam mudghah, iza salahat sa'irul jasadu kullu, wa iza fasada sa'irul jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging, bila dia baik, semua baik. Bila dia rosak, semua rosak. Itulah hati manusia. Hadis sahih daripada Nabi SAW. Maka kita memfokuskan satu daripada benda yang paling besar, nilaian yang tinggi, yang dengan dialah nilaian manusia di sisi Allah Ta'ala. Ya, Tuhan tak tengok dekat kaki kita bukan. Tuhan tak tengok dekat muka kita, dia lawa ke, muka dia apa, putih ke, hidung dia mancung boleh sangkut baju ke. Tuhan tak tilik benda tu. Ya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak melirik kepada rupa zahir kita ni. Ya, walakin yanzur ila ma fi qalbikum. Tapi dia tilik dalam batin hati kita. Apa ada dalam tu? Ya, dalam tu cantik ke? Atau dalam tu huduh? Dalam tu bersih ke? Atau dalam tu kotor? Dalam tu ada makrifat ke dia ke? Atau ada maknanya kejahilan dengan dia dan sebagainya. Ada tempat tilik Allah. Ini keadilan Allah Ta'ala. Dia tak tilik luar, tapi dia tilik dalam. Yang mana semua orang mampu mengusahakan untuk mendapat kemuliaan tersebut. Ya, tak kira dia apa warna kulit, apa bangsa, semua dia dapat sama. Lepas tu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu satu ketika ibaratkan hadis ni. Rasulullah kata besok, di subuh besok ada seorang ahli syurga akan sembahyang berjemaah dengan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat semua doa harap mudah-mudahan dia lah kan. Habis dia sembahyang, semua siap, Rasulullah tunjukkan orang ni. Rupa orang dia hitam legam. Kalau kita macam bentuk kuali. Hitam legam. Ya, baunya harum tanpa memakai wangian. Ni hebat ni. Dia ni tidak terkenal. Kalau dia datang majlis orang pun orang tak layan dia. Kalau dia minang anak orang pun orang tak nak. Ya, dia tak terkenal tuan. Bahkan kalau dia sakit dan mati pun orang tidak ziarah dia. Ya. Dia terkenal di langit tapi di bumi orang tak kenal dia. Ya, makam dia terlampau tinggi di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah sendiri menyatakan dia min ahlil jannah, daripada syurga. Kemudian setelah Rasulullah tunjukkan tu orang ni, ya, dia berjumpa Nabi SAW, dia minta doa. Ya, dia tahu Nabi orang yang paling mustajab doa. Dia minta doa pada Nabi. Apa dia minta? Dia minta projek ke? Bukan. Dia tak minta projek tuan. Dia minta, ya Rasulullah, doakan hamba agar hamba syahid dalam jalan Allah Ta'ala. Tak lama dia pun perang datang medan, akhirnya dapat syahid. Itu dia minta tuan. Dia terkenal di langit, orang bumi tak kenal dia tuan. Ya. Dia pergi majlis pun orang tak ra'i dia. Ya, yang ra'i tak tahu lagi ahli syurga kali neraka, wallahu alam. Ya, orang pampang ra'i kita tuan. Ya now you rupa. Ahli syurga neraka, wallahu alam. Yang ni confirm dah ahli syurga Nabi kata. Tapi orang pun tak kenal dia tuan. Dia terkenal di langit, tapi di bumi orang tak kenal. Nur dia memancar sampai ke atas tuan. Allah. Sebab apa tu dia jadi mulia tu? Sebab hati dia ada makrifah dengan Allah Ta'ala. Hati sentiasa tawajuh menghadap hadrat Allah Ta'ala. Itulah punca dia. Habis. Hanya saja bersedia ia bagi makrifat dengan hatinya, bukan dengan anggota yang zahir daripada beberapa anggota. Bukan dengan mata, bukan dengan tangan, kaki, telinga, tidak. Maka adalah hati itu ialah yang mengetahui dengan keadaan wujudillahi ta'ala. Hati itu dia mengenali keberadaan Allah. Dan dia naik peringkat atas lagi, dia sedar keberadaan Allah. Naik lagi atas, sentiasa syuhud dia dengan Allah Ta'ala. Dia musyahadah akan Allah Ta'ala
dalam tiap-tiap jatuh pandangan mata. Di mana saja dia memandang, maka dibuka mata dalam dia. Mata luar buka memandang makhluk, mata dalam buka memandang Allah Ta'ala. Pandang dengan makna syuhud, murakabah dan musyahadah. Dan sifat yang qadim, dia mengenali Allah Ta'ala yang bersifat dengan keberadaan, dengan wujud, dan qadim Allah Ta'ala. Qadim ialah zatun muttasif bil qidam. Qadim tu nama, isim. Qadimun itu isim. Bila isim, dia menunjuk pada musamma. Apa musamma? Ai zat. Bila zat, mana zat la yakhlu anis sifat. Zat dia tak sunyi daripada sifat. Tiap-tiap zat dia bersifat. Tiap-tiap sifat dia duduk di zat. Adapun isim dia menunjuk pada dua tu. Isim macam kita kata qadimun. Apa makna qadim? Zatun muttasif bil qidam. Zat yang bersifat dengan qidam, itu dipanggil qadim. Dan ia telah beramal dia kerana Allah Ta'ala. Orang yang dapat kemanisan dengan Allah, makrifat dengan Tuhan, dia tak akan pusing lagi dah hati dia menghadap pada yang lain. Bahawa dia tepat menghadap kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat paling besar, tuan-tuan. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar di dalam dunia ni bila hati dibukakan dapat menghadap hadrat Allah Taala. Dan sebaliknya pun begitu juga. Pasababul azab wujudul hijab. Bermula azab sebenarnya dalam dunia ni punca dia apa? Apabila hati kita terdinding daripada Allah Ta'ala. Dia tak boleh mengingati Tuhan, dia tak kenal Tuhan, dia nyot. Itu azab sebenar-benar azab. Bukan tak cukup makan. Bukan sakit, itu sikit. Azab paling besar bila hati dia tutup. Na'udzubillah. Dan iaitu menghampirkan diri kepada Allah. Dengan apa? Biqalb, dengan hati juga. Dan itulah yang dibukakan dengan barang yang hadrat Allah. Mukasyafah Tuan bukakan. Ilmu kita dua. Satu mudarasah kita cari. Guru menghafal. Satu lagi ilmu terus direct Tuan buka. Apabila dia penuhkan syarat dia. Apa syarat dia yang paling besar? Tasfiyatul qalb. Penyucian hati. Bila hati dia bersih daripada segala afat, penyakit-penyakit dalaman. Berhadap kepada dunia. Berhadap kepada makhluk. Membesarkan makhluk atau semua penyakit dalaman tuan-tuan. Amalan dia tidak bersih, tak ikhlas dan sebagainya. Semua dibersihkan. Maka tunggu Tuhan akan tuangkan. Berbagai anwar, berbagai fuyudat, limpahan-limpahan. Mukasyafah yang tidak berkehabisan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirul Asrar. Sampai ke mati pun Tuhan bagi lagi. Dibuka. Dengan syarat, kita buat istiqdad, persiapan dia. Bersihkan dia. Siapa yang nak bersih itu? Qalbun, hati. Dan hanya saja anggota yang zahir itu mengikut bagi hati seperti khadam. Kita nak berjalan kemari-kemari, siapa cakap dalam? Dia pergi, dia pergi. Malah duduk duduk. Makan, dia semua dalam semua dalam. Dia tolak. Dalam tu dia punya arahan daripada dalam. Di dalam itulah kita dapat jaga betul, yang lain pun akan jadi baik. Macam mana hadis sahih tadi. Dan maknanya anggota luar seperti khadam dia dan pegawai dia yang diperbuat khidmat akan dia oleh hati. Sebab dia panggil seorang raja. Dan yang diperamalkan akan dia oleh hati seperti mengamalkan oleh raja bagi segala hambanya. Jadi hati sebagai raja. Yang lain anggota sebagai rakyat mengikut dia. Kalau hati itu baik, raja baik, rakyat pun baik. Kalau hati rosak, rakyat dia pun rosak juga tuan. Nas ala dini muluki. Manusia itu atas agama pemimpin raja dia. Maka raja dalam jasad kita ni ialah hati. Jadi jasad kita ni seolah satu kerajaan. Jasad kita ni seolah-olah satu kerajaan tuan. Yang memimpin dia raja dia ialah al-qalb, hati. Bila dia baik, semua baik. Dan seperti mengamalkan oleh orang yang punya pegawai bagi pegawainya. Begitulah orang yang ada kaki tangan. Dia bos. Dia taukir besar. Dia punya kuli ada beratus orang. Macam itulah maknanya. Jadi kuli semua pekerja dia akan ikut arahan dia. Dia buat itu, begitulah dia buat. Begitulah hati. Jadi bila kita dapat tangkap pengarah hati tuan-tuan ni, hati kita dapat baik, diikat dengan baik, maka akan baiklah segala anggota yang lain. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sebab ilmu tasawuf ilmu yang terbesar. Dan jangan kamu belajar sikit atau banyak, bahkan kamu kena mengharungi sampai akhir umur kamu, kata ulama. Sebab ilmu tasawuf ni dia penentu segala amalan. Kita buatlah amal banyak mana sekalipun, ujung dia ada ikhlas tidak? Tak ada ikhlas je out habis tuan. Nak kira amal tu tuan terima tidak, dia kira
dalam. Ikhlas duduk mana? Bukan dekat kaki, telinga, hidung itu kan. Dia duduk dalam hati itu. Semua ibadat. Ya, sehebat-hebat mana pun ibadat, dalam akhir dia tengok. Dalam rosak, semua rosak. Pada zaman Rasulullah SAW, tamat saja satu peperangan, seorang tunjuk kepada Nabi SAW, haza syahid, haza syahid. Orang ni dah syahid Rasulullah. Orang ni dah syahid. Rasulullah kata, kalla, tidak. Tak terperanjat, tuan-tuan. Bukan dia korban harta, bukan dia korban masa, korban fikiran, tenaga, tak. Nyawa dia korban. Tiba-tiba dalam tak betul. Rasulullah kata, kalla, tidak. Qad ra'aituhum fin nari fi burdatin ghalaha aw aba'ah. Aku telah dibuka lihat oleh Ta'ala tempat di dalam neraka, Nabi kata. Ya, sebab dia berperang tadi nakkan harta ghanimah. Nakkan apa? Habuan dunia tadi, aba'ah. Ya, ada baju besar kan. Maknanya ada hubungan tu bukan kerana Allah Ta'ala. Buatlah macam mana hebat amal, kalau dalam dia rosak, satu pun tak laku. Ya. Allah Ta'ala tak tengok kat luar saja, tapi dia tengok kemuncak untuk menerima atau menolak ialah dalam. Bila dalam dia bersih, ikhlas kerana Ta'ala. Sebab itulah Iblis paling takut, dan Iblis tak boleh lawan, dan dia jam, tombang bila orang tu golongan masuk golongan mukhlisin. Ya. La'aghwiyannakum, aku akan sesatkan, kata anak Adam semua, ya Allah. Dia punya jahat Iblis ni. Dia minta makna tangguh umur, kemudian dia berjanji dengan Tuhan, jadi baik, rupa dia punya sumpah-sumpah. Oh, berat. La'aghwiyannakum ajmain. Aku nak sesatkan semua. Illa ibadaka minal mukhlasin. Melainkan hamba kau yang ikhlas, aku tak masuk. Iblis angkat tangan, kan. Bila orang ikhlas dia angkat tangan, dua-dua tak masuk. Itu besarnya ikhlas. Duduk kat mana tu? Qalbun, hati. Ya. Habis kemudian wal qalbu huwal maqbul indallahi subhanahu wa ta'ala in salima min ghairillah ta'ala wa huwa al mahjub in anillah iza sara mustaghrikan bi ghairillah. Allah. Wa huwal mutalab, wa huwal mutalabu, wa huwal mukhatabu wal mu'atabu, wa huwal ladzi yus'adu bil qurbi min Allah fa yuflihu iza zakkahu, wa huwal ladzi yakhibu wa yasqa iza dannasahu wa dassahu, wa huwal muti'u bil haqiqah lillahi ta'ala. Wa innamal ladzi yunsharu 'alal jawarihi minal ibadati anwaruhu, wa huwal 'asi al mutamarridu 'ala Allah ta'ala, wa innamas sari ilal a'dha'i minal fawahishi asaruhu. Dan adalah hati itu, wal qalb, hati itu iaitulah yang makbul pada Allah Ta'ala. Yang diterima ialah dia. Bila dia cantik, Tuhan terima. Bila dia rosak, Tuhan tolak. Apabila sejahtera daripada bimbang akan suatu selain daripada Ta'ala, hati ini akan dibenarkan menghadap Allah. Dibenarkan hati ini untuk masuk hadrat Allah. Bila insalima min ghairillah, bila dia sejahtera daripada memandang berhadap pada yang lain daripada Ta'ala. Batu dalam istilah Syekh Abdul Qadir Jalani yang biasa kita dengarkan, hasbi rabbi jannallah ma fi qalbi, ma fi qalbi, tak ada dalam hatiku, ghairullah, lain Tuhan tak ada. Dia tak bubur, kan. Dia tidak izinkan dalam batin hati dia selain Allah Ta'ala saja. Jasad tak apa. Sebab Imam Ghazali kata, wahai manusia, aku beri engkau sangkar aku saja, dalam aku tak bagi. Dalam ni benda mahal ni, ini aku beri khas untuk Allah Ta'ala saja. Itu maksud ini. Ya. Dan berkata di antara yang lain minas sufiyah, minal arifah, iaitulah fa'abatu jismi man arada julusi wa habibu qalbi fil fuadi anisun. Fa'abatu jismi man arada julusi. Aku haruskan siapa yang nak duduk, bolehlah. Nak berbincang yang baik, kita nak sembang yang baik, bukan? Nak berbincang pun semua dengan makhluk mana melakukan hubungan, tahu. Tapi dalam tak ada. Wa habibu qalbi fi fuadi anisi. Hatiku berjinak bermesra dengan kekasihku, iaitulah Allah Ta'ala. Atau sifat arif billah. Berjaya kita buat ini, insya-Allah dapat sebagai apa yang didapat oleh para arif billah. Farriq qalbak minal aghyar yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Kosongkan, bersihkan batin hati kamu daripada berhadap kepada makhluk. Maka Tuhan akan penuhkan dengan makrifat dan rahsia sir daripada dia. Ya. Nah, dapat ni tuan-tuan kena pandang apa? Kena pandang orang macam tunggul. Ya, iman Umar la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musilah. Kita buka dalam kitab Fathul Mu'in, asal yang Arab tu, belakang tu ada satu kalam syair. Ya, seorang wali besar daripada India.
Nama kitab dia Hidayatul Azkiya. Kita masa di pondok tu belajar kitab ni sebelum subuh. Sebelum subuh itu baca kitab. Imanu mar'un la yakunu mutakammila. Iman seorang takkan sempurna hatta yarana nas, sehingga dilihat manusia, semua manusia ni kal ibil musilah, macam lihat unta. Kita lihat unta macam mana rasa? Tak ada apa kan? Kita pakai baju terbalik pun tak apa. Kita pakai selipar balik pun tak apa. Apa tak ada. Sebab apa? Dia tak letak ke dalam hati kita. Macam itulah kamu letak manusia. Kalau tengok manusia orang kaya sikit, dah lain rasa. Tengok orang miskin, lain rasa. Tu belum lagi tu. Tu babas jauh lagi. Dia tengok manusia sama je. Apa sudut? Dia adalah cahaya untuk memandang hadrat Tuhan. Sebab makhluk ni dalam istilah sufi dipanggil nurullah. Apa makna nurullah? Bukan Allah, nurullah. Mana cahaya untuk memandang hadrat Tuhan. Maknanya bila ada cahaya kita nampak. Jadi makhluk semua ni ialah sebagai mazhar, cermin untuk memandang keberadaan dan kehebatan Allah. Tu je, jangan lebih daripada tu. Kita pandang lebih aja, wah ada sangkut kat dia, wah dia ni hebat, ada sangkut, dia boleh. Hati kita akan jadi rosak. Pandang dia setakat tu je. Kau adalah makhluk Tuhan. Kau tak kira kau raja, kau rakyat ke, kau fakir ke, kau miskin ke, sama taraf. Dari segi dia merupakan adal yang menunjuk. Allah al-madlul yang menunjuk. Itu saja. Itu pandang arif. Kalau dulu taraf itu, iman kamu akan sempurna, kata sufi besar dan seorang arif billah. Mengarang kitab Hidayatul Azkiya. Imanu mar'u la yakunu mutakammilah hatta yarana nas kal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok manusia tu macam tu. Kalau tengok manusia terasa lagi ada takut lagi, ada tawan hati lagi, nak tarik perhatian dia lah. So pandang kat kita lah, jauh. Itu tak pakai lagi. Jauh lagi orang tu dengan Allah Ta'ala. Allah. Dan adalah hati itu dia yang mahjub, mana tertutup daripada Allah Ta'ala. Bila? Apabila jadi ia kerana bimbang akan yang lain dari Allah Ta'ala. Benda yang asyik dipikir, benda makhluk tak habis-habis Tuhan. Dia nak menghadap Tuhan pun payah. So dia baca Quran. Baru dua lay dah mengelisar. Aku ni kejap siap lagi dah. Kalau perempuan pula ikan tak goreng ni. Nak pergi jumpa kawan tu kejap. Cuba dia masuk surat khabar. Wah. Terbalik, nombor ekor baru tengok. Kan? So dia berbual 2 jam dia tahan. So baca Quran berapa minit dah. Sebab apa tu? Power iman dia tak kuat. Dia punya darjat ataupun dia punya power dia tak kuat. Unsur rohani terlampau rendah. Unsur rohani dia terlampau rendah. 15, 10. Unsur jasmani tinggi. Jasad punya unsur diraihkan. Unsur dalaman hakikat diri dia tu yang mahal tu boleh menghadap Tuhan, dia tak jaga. Maknanya kalau orang panggil misalnya burung yang mahal tidak dijaga, sangkar yang disolek. Sahabat saya dulu dia ada beli main burung mengebuk kan. Dia habis dekat 2-300 ribu tu. Boleh buat rumah sebiji. Burung seekor tu harga dia 40 ribu. Sangkar dia 3 ribu. Ni buat contoh ya. Contoh balik kerja ibu beli juga. Jadi maknanya apa? Hari-hari dia solekkan sangkau, dia lock, berkilat-kilat sangkau tu. Burung tak bagi makan. Duduk seminggu, burung nonggeng ke bawah. Mampus tu burung. Tak cerdik lah tu. Tak cerdik. Burung tu kena jaga. Makanan dia kena jaga. Dia ada makan macam-macam jaga, kena jaga. Air dia pun jaga semua kan. Baru dia punya suara naik. Bila dia bertanding ni, mau dapat nombor 1. Wah, harga seekor 150 ribu. 200 ribu pun ada. Burung mengebuk kan. Dia lawan suara. Dia bukan berjudi, dia lawan suara. Siapa menang akan orang berebut, orang nak beli toki-toki besar. Ada cerita dia apa? Benda tu yang dalam tu yang mahal. Ni dalam dia tak jaga, sangkau jaga. Betul lah kita solid luar. Sakit sikit bukan main. Cepat bergambat jumpa doktor. Sebab apa? Takut padam. Bila padam lahir, luputlah nikmat dunia. Dia tak tahu padam dalam tu luput nikmat dengan Allah Ta'ala. Itu lagi besar. Dalam tu kena jaga, jangan dipadam. Ni asyik kerja dia, jaga luar tuan-tuan. Luar jaga, dalam dia tak jaga. Ini bukan insan yang cerdik. Itu orang ghafil, lalai. Betul dalam hikam Ibn Atta dia kata, al-ghafil iza asbaha yanzuru maza yaf'alu. Wal aqil iza asbaha yanzuru maza yaf'alullahu bih. Orang yang lalai ni kamu nak tengok dia bangun tidur tuan-tuan.
Buka mata je apa dia ingat. Orang yang lalai dia akan buka mata, dia ingat urusan diri dia. Kerja dia, dia punya apa, macam-macam lah urusan dia. Tapi orang yang berakal, dia bangun dia pagi, dia akan perhati apa yang Tuhan buat kat dia. Mujur Tuhan sambung nyawa aku lagi. Mujur sakit tak kena. Banyak kan kalau stroke, bangun mulut sengit pada macam-macam. Maka keluarlah mulut dia, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu satu contoh. Maknanya apa? Hati dia kan. Dia bangun tidur dia ingat apa? Sebab ulama menyatakan kalau kau nak tahu iman kau kuat tidak, kau buka mata apa kau ingat. Kan? Ada iman dan hil. Tu dan hil. Bang ukuk cik ukuk dan hil. Tekak di masam. Jadi buka mulut apa dia ingat? Kalau dia buka mulut dia ingat Allah, hati iman dia cantik. Kalau dia buka mulut dia ingat makhluk, hati iman dia kurang. Ya? Itu Ibnu Atas sebut dalam hikam ni. Dan adalah hati itu yang dituntut akan berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Aqimis salat, dirikan semayang. Tu ayat tu khitab pada siapa? Pada dia. Siapa dia? Hakikatul insan, hakikat insan diri kita dalam. Bukan jasad luar kan. Jasad luar ni bila dalam keluar dia habis. Kan? Qalu inna lillah. Dia keluar dia bila tunggu urus mandikan, kapan kan dia kan. Semayang kan dia pikul masuk lalu yang lahat tu tempat kau. Sebab ada Naqsyaband nak berjalan dalam, dia kena tanam tu dulu. Jadi kafiat 10 dalam tarikan Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ya. Di antara yang ketujuh dia ialah muraqabatul maut. Sebelum dia start zikir kena muraqabah. Maknanya kita bayangkan kita mati, orang mandikan kita, orang kapankan kita, orang semayangkan kita, orang pikul kita, angkat kita sampai kita masuk di yang lahat, dia tutup papan timbus. Sampai tahap tu. Lepas tu muraqabah mursyid kemudian baru tarik zikir. Mana apa? Kita dah hantar jasad kita situ dulu. Maksudnya apa? Itu isyarat maknawi. Kita nak berjalan hadrat rohani yang ni kisi hantar sana tu. Disangkau ni buang dalam tu dulu. Nak berjalan hadrat rohani kita. Hakikat insan, diri kita, dia nak berjalan hadrat Tuhan yang nurani. Ya. Sebab kita ni ada kan, apa kalbun dulu kata? Latifatur Rabbaniyah Nuraniyah. Ya, hati kita ni panggil Latifah Rabbaniyah Nuraniyah. Benda yang latif, yang seni, yang mana dibangsakan kepada kejadian Allah Ta'ala yang nurani. Dialah tuan-tuan hakikat diri kita. Yang bercakap pun dialah tuan-tuan. Yang menerima 7 aqimus salat, dia juga. Bukan sangkau luar ni kan. Sangkau ni sangkau kan. Ya. Ataupun dipanggil apa? Baju je. Bila baju lama-lama dia pun tuan. Dia buruk. Lepas buruk apa? Masuk tong sampah. Kita bakar je. Begitulah jasad kita. Lama-lama dia tua masuklah. Masuk lama liang lahat. Itu tempat dia tanam. Adapun dia tu hakikat diri kita, dia tak habis tuan. Dia kekal. Hakikat roh kita tu kekal. Dia makhluk yang dijadikan Allah Ta'ala dan Tuhan kekalkan dia. Semua pindah dan pindah alam. Daripada alam rahim sekarang alamil khalqi, alam mulki sekarang ni. Kemudian dia pindah besok alam barzah. Berbangkit balik pindah pergi alam akhirat, kekal di sana besok. Sama ada nikmat atau azab, itu sajalah tempat dia. Dan itulah yang ditempelak Allah Ta'ala. Ya, la'anallahu 'alal kazibin. Laknat Allah Ta'ala tu tuan tempelak. Siapa dia? 'Alal kazibin, di atas orang yang berbohong. Tu. Siapa kena tu? Dialah hakikat insan di kita tu. Ya. Itulah yang dimurka Allah Ta'ala jika taksir, jika dicuai pada berbuat ibadat. Man taraka salata muta'ammidan abqahullahu finnar samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sana. Siapa tinggalkan semayan dengan sengaja, tak ada unsur, saja malas dia akan dihumban ke dalam neraka 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Akali kan. Satu waktu. Makna apa tu? Siapa yang kena tu? Dia. Siapa dia? Itulah hakikatul insan. Hakikat diri kita. Ya. Dan itu yang diseksa oleh Ta'ala jika berbuat maksiat. Dan diberikan bahagia, nikmat. Ya. Dengan hampir daripada hadrat Ta'ala. Ya, dan mendapat kemenangan apabila disucikan akan dia. Qad aflaha man zakkaha. Mendapat confirm kejayaan, kebahagiaan dunia akhirat. Man zakkaha, mereka yang menyucikan dalam dia. Disucikan daripada akidah, pegangan yang tidak betul, pahaman syirik semua dibuang. Disucikan hati dia daripada bertawajuh berhadap selain Allah. Bawa dia buat ibadat semata-mata lillahi ta'ala. Disucikan sampai dia dapat dekat dengan Tuhan, dapat kemanjaan, kemesraan dengan Tuhan, kemanisan dengan Tuhan.
bi falyafrahu wa bi zikri falyatana amun. Dengan aku naklah kamu seronok, dan dengan zikrullah nak kamu mengambil lazat. Itu dia cantik tuan. Ya, dia dah bersih, dah sihat, dia akan rasa lazat zikir, lazat ibadat tuan. Ya, macam mana badan kita boleh sihat macam semua dapat rasa tepat kan. Ini panggil tukang masak hotel 7 bintang, dia masak semua itu rasa tawar, rupa dia demam. Ingat tukang masak ni apa tukang masak kata, aku masak sedap dan special punya kau rasa tawar, rupa dia demam. Itulah mana bila rohani kita demam, habis ibadat yang sedap tadi dah rasa tawar, tak ada rasa pun. Tapi kita ibadat kita nak tengok kita semayang apa rasa. Ya, terasa tak digerakkan. Lazat dia bila kita rasa fana af'al. Kita bergerak terasa dia. Allah, lazat. Kita rokok terasa dia. Dia yang rokokkan kita. Dia yang iktidalkan kita. Dia yang sujudkan kita. Terasa tak benda ni? Kita dah semayang 40-50 tahun, terasa tak? Karam dalam af'al Tuhan. Sebab Tuhan sebut dalam Quran. Ya, bukan hadis kata sahih ke tidak kan? Quran kata Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu dan perbuatan kamu. Kamu gerak, kamu diam, kamu baca, kamu dengar, kamu lihat, semua dia. Sekarang tak rasa tak dalam semayang kita tu? Kita rasa kita semayang ke atau kita rasa kita disemayangkan, digerakkan atau af'al? Dapat rasa tu boleh lazat. Terasa tuan-tuan. Itu dia panggil zauqiyah. Zauq dengan Allah Ta'ala. Ya, kita iktikad dah ada dah. Dah tahu semua Tuhan. Dia masalah rasa tu. Kita rasa kita lagi. Anak semayang. Saya. Oh, tu jauh kan. Ya. Dia dapat ini bahawa dia kata nikmat sebenar dan dia masuk golongan muhibbin, orang yang dikasihi Allah Ta'ala. Dalil tu hadis Nabi, hadis sahih. La yazalul abdu yatakarrab ilayya binawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Itu tadi. Sentiasa hamba itu mendampingkan diriku dengan amalan nawafil yang sunat sehingga aku kasih akan dia. Bila aku kasih akan dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kuntu, akulah Tuhan kata. Yasma'u, kuntu, ya, mana akulah. Dia mendengar dengan aku. Dia bercakap dengan aku. Ini kinayah pada makamil fana. Sampai tahap itu dia duduk, mana orang tu masuk golongan yang dikasihi oleh Allah. Sebab dia nampak semua dari Allah. Bila dia rasa semua dari Allah, makin bertambahlah kemesraan dia, syukur dia, rapat dia, takarub dia dengan Tuhan. Itu rahsia dia. Ya, Rasulullah suruh itu hadis sahih kan? Ya, hadis sahih. Allah. Dan itu diberikan bahagia oleh Allah Ta'ala dengan hampir kepada hadratnya. Nikmat paling besar apa ni? Hampir hadrat Tuhan. Dipanggil hadrati ilahiyah. Ya. Itu dah awal kitab. Dalam hikam dia kata, kaifa an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Ya. Kaifa an yadkhula hadratullah. Macam mana kamu nak masuk hadrat Allah sedangkan lam yatatahhar min janabati ghafalati, kamu tidak bersuci daripada janabah kelalaian. Kita tak tengok draft tingginya sufi arif billah punya ukuran tadi. Orang lalai ni diserupakan macam orang berjunub. Orang bila dah besar, dia tidak boleh masuk duduk dalam masjid biqadri tumainah. Kalau boleh pun abiru sabil, dia masuk pintu sana, dia keluar pintu sana. Dia ada besar kan, tak mandi lagi. Dalam masjid dia tak boleh duduk kadar tumainah, tu hukum fiqah gitu. Dia masuk masjid sana lalu abiru sabil, tu saja boleh. Dia nak duduk kadar tumainah, fahuwa haramun, diharamkan. Sebab dia tidak suci lagi. Maka orang yang lupa Tuhan ni, arif billah, sifatkan dia macam orang berjunub. Dia macam orang berjunub. Dia tengok kita nampak entah, gelap. Sebab nur, cahaya nur wuduk tu pun ada entah ni. Asal dia pergi dari Syria dengan Tuan Guru Syekh Faiz. Satu, dia Masjid Umawi tu, ada seorang waliullah. Dia satu hari khatam Quran. Satu hari sekali khatam. Dia punya nur muka tu Masya Allah, memancar. Kita boleh test dia. Siapa nak salam dengan dia, dia kata mesti ada wuduk. Tak ada wuduk, dia tak nak salam. Jadi seorang tu boleh test. Dia tak ambil semayam. Sebelum, dia tolak. Dia suruh ambil wuduk. Dia tahu. Sebab dia tengok dengan nur. Ittaqu firasatil mu'min fa innahu yanzuru bin nurillah. Sabda Rasulullah SAW, takutlah kamu tandungan orang yang mukmin yang kamil ni. Sebab dia menengok dengan nur Tuhan. Dia tak ada wuduk, dia nampak. Ya, itu hebat ni. Semua benda mana tu? Dalam hadrat Allah. Macam mana kamu masuk hadrat Tuhan? Wa huwa lam yatatahhar. Sedangkan kamu belum bersuci daripada apa? Janabah kelalaian. Ya.
Sebab kita nak suci, kena banyak zikrullah, kena banyak dan sebab kita kena buat banyak kursus. Kita buat kursus 1 tahun 4 kali. Kursus membersihkan dalam. Orang panggil apa? Suluk. Itu kursus. Nak bagi mantap benda ni. Supaya dia suci. Bahawa dia boleh masuk hadrat ilahiyah. Oh, lazat tuan-tuan masuk ini. Hilang. Orang duduk sini dah bau tamam, dia boleh panggil dia zuhud, dia warak, besar. Kalau tidak, belum panggil. Sikit-sikit dapat. Sebab apa? Hati tak tamkin dengan Tuhan. Macam mana nak menghadap ke Tuhan? Dia tak tamkin dengan Tuhan, mesti dia liar. Dia lagi sana, dia pandang sana. Tapi kalau dia dapat tambatan dengan lazat dengan Tuhan, dia tak akan pandang bab lain ni dah. Dalil Tuhan dalam syurga. Bila Tuhan buka, dia dapat ru'yah, dia nak lagi tak nak dia. Sebelum tu dapat nak lagi, dapat nikmat ni nak lagi. Tamam dia kat situ. Atas dunia begitu juga. Bila dibukakan musyahadah, dia musyahadah pum dengan Tuhan habis dah. Dia tak akan pandang benda lain. Dia tak akan berundur dan berpaling kiri kanan, tepat. Hati dia sentiasa menghadap hadrat Allah Ta'ala. Itu panggil kiblat roh, kiblat rohani kita. Allah. Maka dapat kemenangan apabila disucikan akan dia daripada segala kejahatan yang di dalam hati. Dan ia telah diberikan. Maknanya kejahatan dan diberikan celah apabila dicemarkan dengan segala maksiat. Bila dikotorkan hati itu dengan maksiat, dengan mungkar, dengan lalai macam-macam. Kalau lalai pun dah tarap macam orang berjunub. Kalau maksiat kan lagi teruk. Mungkin dah najis, peringkat najis. Apa panggil? Mughalazah pula tuan. Gitu teruk. Sebab sufi nak jadikan kita ni biar jadilah air mutlak. Jadilah kamu kama'in mutlakin. Maksudnya air mutlak. Tahu air mutlak? Dia ada 2 sifat. Satu dia suci, selagi dia boleh menyucikan. Itu kita nak jadi diri kita. Maknanya boleh menyucikan. Kita suci dan boleh menyucikan orang lain. Macam mursyid yang mutabat tu dia antara tinggi itulah wali-wali besar ni. Kalau tidak pun kita jadi air mustakmal pun tak apa. Air mustakmal. Air dah pakai, tapi dia tak najis. Jangan jadi air bukan mustakmal, mutanajis. Najis pula mughalazah. Lagi parah. Orang semayang, tiba-tiba air tu mengecik kat dia, batal semayang orang. Kan? Batal semayang. Sebab apa? Air mutanajis. Dapat air mughalazah pula, kena basuh air tanah lagi. Jadilah kita di air mutlak. Kalau tak boleh pun jadi air tu macam air mustakmal tu pun boleh tahan. Air mustakmal ni makna apa? Darajat mustakmal dia satu sifat dia suci. Tapi dia tak boleh menyucikan air kopi, air Milo tu atau standard air tu yang sudah dia panggil hilang ketuhuran dia. Dia tahir tapi bukan tuhur. Dia suci saja. Pun jadilah dia jadi air mutanajis habis tuan. Mana dia pergi habis orang jadi najis. Auzubillah. Orang yang paling baik Nabi kata apa? Khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yati wa zarakum fil alimi mantiku. Orang yang terbaik dengan kamu, orang yang kamu tengok wajah dia kamu ingat Tuhan. Ini tarak label-label para masyayikh dan mursyid. Sebab dia kata ada muraqabah mursyid. Tengok dia depan hati kita karin. Itu hadis Nabi SAW. Orang terbaik terpilih kata Rasulullah SAW. Dan hanya hasil atas segala anggota yang zahir daripada segala ibadat itu. Sebab apa? Mesra daripada cahaya nur hati itu. Nur hati kita ada nur yang baik. Dan adalah lagi hati yang jahat itu adalah asal segala maksiat. Bila dia rosak dia habis yang lain. Kenapa? Mesra. Dia mesra macam air dalam pohon kayu. Dia mesra seluruh akal, dahan, kain, kayu semua dia masuk, daun-daun semua masuk mesra dia. Kepada anggota yang zahir, maka jadilah anggota yang zahir itu berbuat maksiat. Sebab apa? Kemesraan daripada hati itu turun, meresap. Jadi pemikiran mata nak fikir, nak tengok benda tak elok. Telinga dia nak dengar benda tak elok, kaki nak berjalan tempat tak elok. Sebab apa? Dia mesra daripada hati yang terlalu rosak. Kalau hati itu bersih, dia mesra yang cantik. Dia nak lihat benda yang besar, yang baik. Dia nak dengar benda yang baik. Dia nak berjalan tempat yang baik. Itu dia. Sebab tu dia punya asal hati. Al-qalb, raja, kata Nabi SAW. Maka jadilah anggota yang zahir itu berbuat maksiat kepada Allah kerana segala kejahatan anggota zahir yang bekas daripada hati yang jahat itu. Na'udzubillah. Dan dari kerana itu, sebab itulah bersungguh-sungguh masyayikh, mana segala mursyid, ahli sufi, mengetahui akan ilmu batin yang menyucikan akan hati daripada maksiat ini. Sebab itulah bersungguh-sungguh segala masyayikh menyucikan benda ni. Dia adakan seru, dia adakan tawajuh, dia adakan majlis zikir macam-macam untuk cuci benda ni. Iaitulah ilmu tasawuf, dinamakan dia ilmu tariqah, untuk berjalan ke hadrat Tuhan. Dan dinamakan dia ilmu suluk, dia masuk suluk supaya apa? Berjalan. Tuhan suruh kan? Fafirru ilallah. Berjalanlah kamu menuju kepada hadrat Allah, mana kepada makrifat akan Allah, masuk dalam makamul ihsan.
Di sana ada dua, muraqabah dan musyahah. Masuk makam muraqabah musyahadah bermakna orang tu dipanggil wusul ilallah, sampai dia kepada makrifat ke Tuhan. Dan barang siapa mengetahui akan hatinya, nasai mengetahui akan nafsunya. Dia kenal hati dia tadi kan, taraf mana? Ada kenal diri dia. Dan barang siapa mengenal akan nafsunya, saya mengetahui akan Tuhannya. Ya, dia kenal siapa diri dia. Fakir, hina, da'if. Maka dia kenallah Tuhan dia. Qawiyun, azizun dan sebagainya. Ya, itu maksud dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man arafan nafsa faqad arafa rabbah. Tapi setengah ulama kata ni kalam, bukan hadis Nabi. Kalam ulama. Tapi tak apalah. Kalam ulama pun sebab dia ada makna dalam Quran. Dia duduk dalam makna Quran. Quran kata apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak kenal ke? Kamu tak perhati ke? Mana suruh mengenal diri? Quran suruh. Kita kenal akan diri kita, kita kenal akan kebesaran Allah Ta'ala. Cuma pengenalan peringkat syariat dengan peringkat hakikat dia ada beza, tuan-tuan. Itu insya-Allah minggu depan kita sambung. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Rabb. Inna khaira kullahu bi anta. Alhamdulillah.